Okay, dalam lukisan perspektif satu titik, semua lukisan akan dilenyapkan kepada satu titik lenyap. Okay, berbeza dengan perspektif dua titik, kita perlukan dua TL, TL1, TL2. Tapi dalam soalan ni hanya perlukan TL1 sahaja. Dan yang membezakan antara perspektif satu titik dan dua titik ialah pada paling atas dia. Kalau kamu lihat pada paling atas dia, dia dalam keadaan mendatar. Okay, kalau dua titik dia dalam keadaan sudut 30 dan 60. Kamu lihat pada paling atas yang ni. Okey. So, langkah yang pertama, kamu akan unjurkan. Kamu akan labelkan objek dan pandangan yang diberi. Yang pertama sekali, kamu ambil satu satah. Okey, kamu ambilkan satu satah. Contohnya, kita ambil yang paling dahulu. Okey, dan kita labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kenal pasti di manakah satah tersebut pada pandangan atas. Kesemuanya berada pada atas garisan yang sama. 2 di bawahnya 1. Di sini adalah 3, 4, 5, 6 di bawahnya adalah 7. Okey, pada pandangan hadapan, ini adalah pandangan hadapan. Pada pandangan hadapan 2, 1, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, itu yang biasalah kita gunakan untuk perspektif dua titik juga. Okey, langkah seterusnya, langkah yang kedua, kita akan unjurkan daripada titik stesen. Okey, titik stesen yang ini kita unjurkan tegak ke atas sehingga bersilang dengan satah gambar. Okey, garis ufuk GU. Okey, kalau dalam perspektif dua titik kita unjurkan ke satah gambar turun tegak ke bawah ke GU. Tapi dalam kes ni kita teruskan 90 darjah ke garisan GU. GU yang kita akan dapatkan TL, tak ada TL1 lah. Okey, TL sahaja. Itu adalah titik lenyap untuk perspektif satu titik. Okey, itu adalah titik TL. Langkah yang seterusnya, kita akan unjurkan titik yang kita ingin cari pada pandangan atas ke bawah. Okey, 90 darjah ke bawah. Contohnya titik 1. Kita nak cari titik 1, kita unjurkan tegak ke bawah. Okey, begitu. Langkah yang keempat, kita unjurkan titik yang kita ingin cari pada paling hadapan secara mendatar, iaitu titik 1. Kita unjurkan secara mendatar pada pandangan hadapan, silangkan dengan garisan tegak yang ke bawah tadi. Okey, persilangannya di sini. Kemudian kita tentukan titik persilangan tersebut dan kita unjurkan ke titik lenyap, iaitu langkah yang seterusnya. Langkah yang ke-6, kita unjurkan ke titik lenyap. Okey, hidup. Kemudian kita unjurkan pada pandangan atas, kita unjurkan titik 1 ke titik stesen sekadar bersilang dengan satah gambar. Okey, yang ini sama macam perspektif dua titik. Kita unjurkan titik 1 pada pandangan atas ke titik stesen sekadar bersilang dengan satah gambar. Titik yang sama juga. Persilangan dengan satah gambar kita turunkan tegak ke bawah, silangkan dengan garis lenyap titik 1 tadi. Jadi dia akan bersilang pada titik yang sama. Itu adalah dia 1. Mudah je. Okey. Kemudian kita akan ulang balik langkah yang sama. Okey, kita akan unjurkan titik yang kita ingin cari pada paling atas tegak ke bawah, contohnya 2, ada garisan dah. Langkah yang ketiga, kita unjurkan titik yang kita ingin cari pada paling hadapan secara mendatar, iaitu kita unjurkan 2 secara mendatar, silangkan dengan garisan tegak 2. Okey, di situ. Okey, persilangan dengan garisan tegak kita unjurkan ke titik lenyap. Okey, gitu. Kemudian
Titik 2 pada pandangan atas kita unjurkan ke titik stesen sekadar bersilang dengan satah gambar, garisan yang sama juga. Okey. Dan persilangan dengan satah gambar kita turun tegak ke bawah, silangkan dengan garis lenyap titik 2. Kamu akan dapat titik 2 di sini. Itu ulang langkah yang sama. Titik 3 pada pandangan atas kita unjurkan tegak ke bawah. Kalau kamu perhatikan, titik 3 juga menggunakan garisan yang sama dengan 2. Dah ada garisan mendatar. Titik 3 pada pandangan atas unjurkan ke titik stesen, tak payah unjuk pun, sebab apa? Kamu dah tahu persilangan di sini juga. Turun tegak ke bawah, kamu akan dapat 3 di sini. Ulang langkah yang sama. 4, unjurkan 4 pada pandangan atas tegak ke bawah. Titik 4 pada pandangan hadapan kita unjurkan secara mendatar. Silangkan dengan garisan tegak 4. Persilangan dengan garis tegak 4 tu kamu lenyapkan ke titik lenyap. Cikgu dah mengulang, cikgu dah mula masuk fasa mengulang langkah. Dan 4 pada pandangan atas unjurkan titik stesen, tak ada unjur pun. Dia ada persilangan dengan titik yang sama. Turun tegak ke bawah, silangkan dengan garis lenyap 4, kamu akan dapat 4 di situ. Ulang langkah yang sama, titik 5 pada pandangan atas, unjur tegak ke bawah. Titik 5 pada pandangan hadapan, unjurkan secara mendatar, dah ada garisan yang sama, 2 dengan 3. Okey, titik 5 pada pandangan atas, unjurkan titik stesen, silangkan dengan satah gambar, titik yang sama juga. Turun tegak ke bawah, kamu akan dapat 5 di sini. Kalau nak buat jugalah, tak ada masalah. Okey. Kalau kamu nak silangkan garisan ni, tak ada masalah. Garisan yang sama juga. Titik yang sama juga. Tapi itu adalah langkah dia. Kalau tak nak buat pun tak apa. Untuk yang titik ni sahaja. Okey, titik lain kamu kena buat lah. Okey, teruskan 6. 6 pada pandangan atas, unjurkan tegak ke bawah. Persilangan titik 6 pada pandangan hadapan unjurkan secara mendatar. Okey, titik persilangan dengan garisan tegak 6 kamu lenyapkan ke TL. Okey, dah ada garisan dah yang sama. Dan titik 6 pada pandangan atas unjurkan ke TS sekadar bersilang dengan satah gambar, tak payah buat pun tak apa. Dan persilangan dengan satah gambar turun tegak ke bawah, silangkan dengan garisan lenyap 6. Kamu akan dapat 6 di situ. 7 tak payah carilah, kamu unjurkan saja tegak ke bawah, kamu akan dapat 7. Okey. Kenapa yang ini mudah saja? Sebab apa, kalau kita lihat 2, 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas garisan satah gambar. Jadi mana-mana titik yang berada di atas garisan satah gambar atau PT, picture plane, kamu tak perlu unjurkan dia ke TS. Sebab apa? Persilangannya akan berikan titik yang sama juga. Tapi titik yang lain yang berada di atas satah gambar kamu perlu unjurkan ke titik stesen. Okey. Okey, lepas tu ulang langkah yang sama. Patah balik pada langkah yang mula tadi. Ambil satah yang seterusnya. Contohnya yang ini. Okey. Labelkan 8, 9. Pada pandangan atas 8 di sini. Pada pandangan atas 9 di bawah 8. Pada pandangan hadapan 8 di belakang 6 dan 9 di belakang 7. Ulang langkah yang sama. Kamu dah dapat 8 pada pandangan atas, unjurkan tegak ke bawah. 8 pada pandangan hadapan, unjurkan secara mendatar. Di mana dia bersilang? Okey, jangan bersilang kat sini. Tapi sebenarnya tak payah cari pun kamu tahu, 6 dengan 8 segaris. Kan? Jadi titik 8 pada pandangan atas, kamu unjurkan ke TS sekadar bersilang dengan
sata gambar. Okey, begitu. Silangan dengan sata gambar, kamu turun tegak ke bawah. Kamu silangkan dengan garisan lenyap 8 ataupun dalam kata yang mudahnya di belakang 6. Di sini. Di belakang garisan lenyap 6. Itu adalah 8. Okey. 9 pun tak payah jadi. Kamu tahu 9 di belakang 7. Titik 7 kamu dah ada kat sini. Apa yang kamu perlu buat dengan titik 7, kamu lenyapkan ke titik lenyap. Secara automatiknya, persilangan garisan 8 tegak ke bawah ni dengan 7 yang kamu lenyap ni akan memberikan titik 9. Sambungkan 6, 8, 7 dan 9. Yang ini lebih mudah daripada 2 titik. Seterusnya yang ni, yang atas ni. Yang atas ni kamu fikir secara logik. 10 di belakang 5. 11 di belakang 3. 12 di belakang 2. 2, 3 dan 5 kamu dah dapat. 2, 3 dan 5. Okey, dia 5. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Kamu lenyapkan 2, 3 dan 5 ke titik lenyap. 2 dah ada dah. 3 pun kamu kena lenyapkan ke titik lenyap. 5 pun kamu kena lenyapkan ke titik lenyap. Dan kenal pasti di manakah 12, 11 dan 10 pada pandangan atas. Pada pandangan atas, 12 di sini. Okey, 11 di sini. 10 di sini. Jadi apa yang kamu perlu buat dengan 12, 11 dan 10 pada pandangan atas? Perlu unjukkan ke mana? Mana? Ke TS. Ke titik stesen. Sekadar bersilang dengan sata gambar. Okey, tunjukkan begitu. Persilangan dengan sata gambar, turun tegak ke bawah, silangkan dengan, kalau 12, 12 di belakang 2. Jadi silangkan dengan garis lenyap 2, dia akan balik belakang. Itu adalah 12. Okey, 11 tak payah cari, 10 tak payah cari. Ya, sebab apa kamu tahu 12, 11 dengan 10 dia mendata. Jadi kamu gunakan I square kamu. Kita nak buat cepat. Itu dia. Dan sambungkan dia. Mana yang kita boleh shortcut, kita shortcut. Mana tak boleh, kamu kena cari. Yang ni yang gagap macam ni. Yang ni, yang belakang ni. Selarikan. Fikir secara logik, kita selarikan saja. Ini mudah, memang mudah. Tiga belas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, 15 dan 13 pada pandangan atas ni 15 dan 14. Okey, itu 15, yang ni adalah 13. Ini adalah 14, 16, 17, 18, 19 dan 20. Kenal pasti di manakah 13
dan 15. Pada pandangan atas 15 di sini, di bawahnya adalah 13. Pada pandangan atas 16 di sini, di bawahnya adalah 14. Pada pandangan hadapan 15 di sini, di belakangnya adalah 16. 13 di bawah, di belakangnya adalah 14. Itu ulang langkah yang sama. Titik 15 pada pandangan atas, unjurkan tegak ke bawah. Itu langkah yang pertama sekali kamu kena buat. Kamu kena ingat langkah ni. 15 pada pandangan atas hadapan, unjurkan secara mendatar. Garisan yang sama juga dengan 2, 3 dan 5. Tak payah unjurkan lagi. Di mana dia bersilang? Okey, titik 15 pada pandangan hadapan, titik 15 pada pandangan atas. Di mana dia bersilang? Di sini. Titik persilangan itu kamu lenyapkan ke TL. Titik lenyap. Okey. Dan titik 15 pada pandangan atas, unjurkan ke TS sekadar bersilang dengan sarta gambar. Persilangan dengan sarta gambar, turun tegak ke bawah, silangkan dengan garisan lenyap 15 tadi. Banyak garisan dah, tolong hati-hati. So dia bersilang di sini. Jangan tersilap tanda. So itu adalah 15. Ulang langkah yang sama untuk 13. 13 pada pandangan atas, unjurkan tegak ke bawah, tengok jari cikgu. Dan 13 pada pandangan hadapan, unjurkan secara mendatar. Di mana dia bersilang? Tak cukup, panjangkan sedikit. Okey, unjurkan 13 pada pandangan atas dengan 13 pada pandangan hadapan, unjurkan di mana dia bersilang. Dia akan bersilang di sini. Titik persilangan pada kedua garisan kamu lenyapkan ke titik lenyap. Kalau nak mengelakkan alat, kamu kena gerakkan kedua jari kamu. Jangan gunakan mata kasar. Sebab apa? Dalam peperiksaan, fikiran kamu akan berserabut dan sebagainya. Jadi tolong fokus. Untuk fokus, kamu kena gerakkan jari kamu macam ni. Okey, kemudian persilangan tu kamu lenyapkan ke titik lenyap. Dan titik 13 pada pandangan atas, unjurkan ke TS sekadar bersilang dengan sarta gambar. Persilangan dengan sarta gambar, turun tegak ke bawah, panjangkan ke bawah sikit. Kamu akan dapat titik 13 di bawah dia, di sini. 16 dengan 14 tak perlu unjurkan lagi sebab kamu tahu 16 di belakang 15, 14 di belakang 13. Jadi apa yang kamu perlu buat? Titik 16 dan 14 pada pandangan atas kamu unjurkan ke TS sekadar bersilang dengan sarta gambar. Persilangan dengan sarta gambar, kamu turun tegak ke bawah, silangkan dengan garisan lenyap 15 dan 13. Maksudnya dia di belakang 15. Satu di sini dan satu lagi di belakang 13. So ini adalah 16. Yang ini adalah 14. Sambungkan. Ulang balik langkah yang bermula tadi. Kita cari titik 17 dan 18 semua. Okey, 17 dan 18. Satah ni dah selesai. Satah 17, 18 pula. 17 pada pandangan atas di sini. 18 di sini. Pada pandangan hadapan 17 di sini. Di belakangnya adalah 18. Okey, jadi ulang langkah yang sama.
titik 17 dan 18 pada pandangan atas, unjulkan tegak ke bawah. Dan titik 17 dan 18 pada pandangan hadapan, unjulkan secara mendatar. Okey, di mana dia bersilang? Okey, kamu gunakan kedua jari kamu, lihat di mana dia bersilang. Okey, dia akan bersilang di situ. Persilangan dengan kedua garisan, kamu lenyapkan ke titik lenyap. Dan titik 17 dan 18 pada pandangan atas, unjulkan ke TS. Sekarang bersilang dengan satah gambar, persilangan dengan satah gambar, kamu turun tegak ke bawah, silangkan dengan garisan lenyap 17. Kamu akan dapat 17 di situ. Okey, 18 juga lakukan perkara yang sama. Titik 18 pada pandangan atas, unjulkan ke TS, sekadar bersilang dengan satah gambar. Persilangan dengan satah gambar, turun tegak ke bawah, silangkan dengan garisan lenyap 17, kerana dia berada di belakang 17. Jadi ini adalah titik 18. Sambungkan 15 ke 17, 17 ke 18, 18 ke 16. Ulang langkah yang sama untuk mendapatkan titik 19 dan 20. Ya, 19 dan 20 pada pandangan atas di sini. Ini adalah 19, yang ini adalah 20. Pada pandangan hadapan di sini adalah 19, di belakangnya adalah 20. Jadi, titik 19 dengan 20 pada pandangan atas, unjulkan tegak ke bawah. Titik 19 dengan 20 pada pandangan hadapan, unjulkan secara mendatar. Di mana dia bersilang, gerakkan jari kamu. Dia akan bersilang di sini. Persilangan antara kedua garisan, kamu lenyapkan ke titik lenyap. Dan titik 11, 19 dan 20, kalau kamu perhatikan betul-betul, 19 dengan 17 segaris, 20 dengan 18 segaris. Jalan pendeknya, kamu lukiskan garisan mendatar daripada 17 dan 18. Kamu akan terus dapat titik 19 di sini dan 20 di sini. Okey, gelapkan. Okey, seterusnya titik yang terlindung di sebelah sana tu, iaitu katakan 20, 21. Sebelah sini 20 di belakangnya adalah 21. Tak nampak terlindung 20, 21. Pada pandangan atas 20 di sini, 21, 22. Pada pandangan atas 21 di sini, 22 di sini. Okey, pada pandangan hadapan 21 di sini, di belakangnya adalah 22. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu unjurkan 20 dan 21 dan 22 tegak ke bawah. Macam biasa, langkah yang sama. Dan 21 dan 22 pada pandangan hadapan, kamu unjurkan secara mendatar. Silangkan dengan garisan tegak ke bawah tadi, di sini.
Okey, ini 21, 22, ini 21, 22, kamu unjurkan serentak, dia akan bersilang di situ. Persilangan yang antara kedua garisan, kamu lenyapkan ke titik lenyap. Okey. Dan sepatutnya 20 dengan 21 pada paling atas kamu unjurkan ke TS. Jadi 21 kamu unjurkan ke TS sekadar bersilang dengan satah gambar. Silangan dengan satah gambar untuk 21 kamu turun tegak ke bawah. Silangkan dengan garisan lenyap 21 tadi. Di sini. Kamu lihat pada objek senar 20. 19 dengan 21 bersambung, kamu sambungkan. 22 tak payah buat. Siapa yang buat 22 tu maksudnya dia tak faham lah. Siapa yang terlindung tak payah buat. Okey. Jadi daripada 21 tu turun tegak ke bawah. Sekadar mana yang nampak. 13 tu unjurkan secara mendata. Setakat mana yang nampak sahaja. Jangan buat X-ray pula sampai ke belakang pun kamu buat juga. Okey. Kamu kena buat investigasi muslim mana yang nampak. Yang tak nampak tak perlu buat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.